Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz doakan semua sihat-sihat. Alhamdulillah kita dah selesai minggu pertama. Kita masuk minggu kedua. Kita akan mulakan tajuk pada minggu kedua ini adalah berkaitan dengan falsafah ilmu. Perbincangan kita adalah berkaitan dengan konsep asas ilmu. Cuba tengok slide yang Ustaz paparkan. Apakah objektif pembelajaran kita kali ini? Ada 3 benda yang kita nak fahami. Yang pertama ialah untuk kita menyatakan tentang definisi ilmu. Yang kedua, untuk kita menjelaskan pembahagian ilmu. Dan yang ketiga adalah untuk kita menghuraikan kepentingan dan sifat ilmu pengetahuan. Cuba para pelajar tengok gambar di slide yang Ustaz paparkan, gambar seorang bayi dalam kandungan, lahir, membesar daripada satu peringkat ke satu peringkat. Siapa kita? Kita adalah merupakan manusia, makhluk Allah yang Allah tugaskan sebagai khalifah di atas muka bumi. Justru itu, mengapa Allah menciptakan kita? Yang pertama adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Ini tugas hakiki kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, tugas kita adalah untuk kita melaksanakan fungsi khalifah di atas muka bumi. Sebab itu Allah jelaskan dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan makhluk manusia ini sebagai khalifah. Apa maksud khalifah? Pengurus di atas muka bumi. Dan yang ketiga adalah tugas kita adalah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang para pelajar, bagaimana kita nak mencapai semua fungsi atau matlamat kejadian kita tadi? Maka caranya adalah kita perlu mempunyai ilmu. Sebab itulah ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca itu adalah ayat ilmu. Cuba kita bayangkan pertemuan pertama Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad ialah baca. Mari kita lihat slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan definisi ilmu. Ada perbezaan di antara definisi yang dikemukakan oleh pandangan Islam dan definisi yang dikemukakan oleh pandangan Barat. Pada pandangan Islam, ilmu itu berasal daripada perkataan alima, yang bermaksud satu tanda, petunjuk ataupun isyarat. Para sarjana Islam berpendapat, contohnya Imam Al-Ghazali menyatakan ilmu itu sebagai hakikat kepada semua benda. Sementara Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya memberi takrif, ilmu ialah sesuatu yang dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal, fikiran, panca indera, pengalaman atau pertolongan wahyu ilahi. Ustaz nak bawa satu lagi pendapat yang dikemukakan oleh Said Naqib Al-Atas, seorang tokoh sarjana Islam. Said Naqib berpandangan ialah ilmu itu adalah ketibaan sesuatu maklumat, yang mana ketibaan maklumat itu memberi makna kepada penerima maklumat. Bagaimana kita dapat faham? Contohnya begini. Kita makan sepotong kek. Kita rasa kek ni sedap. Dia punya rasa dia dan sebagainya. Dan kita pun tertanya-tanya, bagaimanakah pemilik kek ini, pembuat kek ini dapat membuat kek sesedap dan sesempurna ini? Ketika itu pengetahuan kita kosong. Dan apabila kita bertemu dengan si pembuat kek tadi pun menceritalah satu step ke satu step, cara kek itu dibuat, bahannya, adunannya. Ketika mana kita menerima penerangan daripada si pembuat kek tadi, kita akan mempunyai satu respon. Mungkin respon biasa kita akan sebut begini,
Oh, macam tu. Macam tu kah? Respon itu tadi memaparkan ataupun menunjukkan kita telah mendapat satu maklumat, dan maklumat itu memberi makna kepada kita dan kita rasa kita faham dengan maklumat itu. Itu yang dimaksudkan dengan Said Naqib al-Atas. Ada kalanya benda tadi kita tahu, tapi kita sendiri benda hak kita tahu, kita hafal, kita tak pun faham apa-apa. Maka itu mungkin boleh kita katakan bukan ilmu yang sempurna. Baik. Barat berbeza pendapat tentang ilmu pengetahuan. Barat mengagungkan ilmu, tapi ilmu yang diagungkan oleh Barat melalui pengalaman ataupun dapatan empirik, yang bermaksud ilmu itu datang daripada pengalaman yang mereka perolehi ataupun kajian-kajian yang mereka perolehi. Selalunya Barat dia akan memulakan dengan hipotesis, andaian-andaian. Andaian itu akan disusuli dengan uji kaji. Maka dapatan-dapatan itu pada Barat merupakan ilmu pengetahuan. Sebab itu kalau kita tengok, Barat menolak perkara-perkara gaib. Syurga, Barat tak boleh terima. Sebab apa? Tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Berkat, yang kita sebut berkat. Barat kata, apa maksud berkat? Mana berkat itu? Tidak boleh dibuktikan. Maka Barat menolak. Itulah perbezaan antara Barat dengan Islam. Kemudian kita tengok slide yang seterusnya ialah berkaitan dengan pembahagian ilmu dalam Islam. Yang pertama kita tengok dari segi kewajipan menuntut ilmu. Yang kedua kita lihat pula dari segi hubungan dengan syariat. Dari sudut tuntutan menuntut ilmu, ada dua bentuk ilmu pengetahuan, iaitu ilmu fardu ain. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Seperti yang awak semua pernah belajar dulu, ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib atas setiap kita belajar. Tak dapat tidak. Seperti nak solat, kena tahu ilmu tentang solat. Nak berpuasa, kena tahu ilmu tentang puasa. Wajib atas setiap Islam. Dan satu lagi adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu kifayah, yang tidak menjadi tuntutan ke atas setiap orang. Cukup hanya sebilangan ahli masyarakat yang mempelajari ilmu tadi. Maka tuntutannya akan gugur kepada orang lain. Contohnya kalau kita katakan beginilah, ilmu kedoktoran. Kalau tak ada seorang Islam yang jadi doktor, berdosa seluruh masyarakat Islam. Tapi kalau ada orang Islam yang ambil bidang doktor, masyarakat akan gugur tuntutannya. Begitu juga ada ilmu agama yang mesti dipelajari oleh setiap orang, tapi cukup pada sebahagian orang, pada sebahagian ilmu agama. Contohnya, kalau kita dalam masyarakat kita berlaku kematian, tak ada orang yang boleh menyempurnakan jenazah, berdosa. Itu satu contoh yang lain. Kemudian dari sudut pembahagian hubungannya dengan syariat, ada dua. Satu, ilmu yang bersifat syariat, maknanya ilmu agama. Yang kedua, ilmu yang bukan bersifat syariat, iaitu ilmu yang bukan ilmu agama. Ilmu syariat pula terbahagi kepada ilmu yang usul, ilmu yang basic, ilmu yang menjadi paksi kepada agama. Contohnya kita katakan ilmu akidah, ilmu tentang fiqh, itu usul. Satu lagi ilmu furu', ilmu cabang, ilmu agama tapi dia tidak bersifat usul. Contoh kita sebutkan di sini ialah ilmu berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Untuk memperolehi sesuatu hukum, seseorang yang nak mengeluarkan hukum mesti belajar ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ialah ilmu furu' untuk mencapai ilmu usul tadi, untuk memahami ilmu usul tadi. Begitu juga ada ilmu yang sifatnya adalah orang kata apa, menyempurnakan kepada ilmu syariat tadi. Kemudian ada ilmu yang bukan syariat, dia bukan ilmu agama. Mungkin kita katakan ilmu sains, kan, dia bukan ilmu agama. Ilmu astronomi, dia bukan ilmu agama. Maka di situ ada pula pembahagiannya, ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang tercela. Contohnya ilmu sains itu terpuji, tapi kalau ilmu tentang sihir, ilmu itu ialah ilmu tercela. Haram kita beramal dengan ilmu sihir. Baik, mari kita lihat pula slide yang seterusnya tentang tujuan menuntut ilmu. Mengapakah kita ini perlu ada ilmu pengetahuan? Yang pertama adalah untuk kita mengenal pencipta. Itulah asas yang paling utama apabila kita ada ilmu pengetahuan.
Kita ada pencipta, kita dicipta. Maka bagaimana nak kenal hubungan antara yang dicipta dengan yang mencipta? Maka pengenalan itu tadi melalui ilmu. Tanpa ilmu, manusia tak akan dapat kenal siapakah penciptanya. Kalau dia kenal pun, kita takuti cara dia mengenal tadi dengan cara yang salah menyebabkan dia sesat. Begitu juga, tujuan kita menuntut ilmu ialah untuk kita mencapai kebenaran. Dalam hidup ada dua perkara. Satu hak, satu batil. Hak itu yang benar, batil itu yang salah. Bagaimana kita nak tahu itu benar? Bagaimana kita nak tahu itu batil? Apabila kita ada ilmu. Ustaz bagi satu contoh yang mudah kan. Tiba-tiba awak berjumpa dengan satu orang yang mengaku dia itu Nabi. Dia kata selepas Nabi Muhammad, dialah Nabi yang seterusnya. Kita dah boleh tolak andaian dia tadi, dakwaan dia tadi. Kerana ilmu kita bercanggah dengan dakwaannya. Dalam ilmu kita menyebut bahawa Nabi Muhammad adalah akhir zaman. Tidak ada Nabi selepas itu. Kemudian apa lagi? Tujuan kita menuntut ilmu ialah untuk kita membina tamadun. Cuba kita tengok pergerakan ketamadunan manusia. Manusia ini maju daripada satu peringkat kepada satu peringkat, satu zaman kepada satu zaman. Daripada manusia menggunakan kereta lembu sehingga manusia menggunakan kenderaan yang canggih, motor, kereta dan sebagainya. Bagaimanakah perkara ini berlaku? Jawapannya dengan ilmu. Dulu, Ustaz pernah bercakap dengan para pelajar. Boleh tak kita bayangkan satu zaman yang manusia ini memiliki kereta terbang? Kita ada kereta, tapi satu masa manusia ini akan memiliki kereta yang boleh terbang. Mungkin kita tak terfikir, tapi hari ini benda tadi telah pun wujud. Penciptaan kereta yang boleh terbang. Ini semua hasil daripada mana? Hasil daripada ilmu. Maka manusia membina tamadun. Mengapa orang barat lebih hebat daripada bangsa-bangsa lain? Salah satu sebab kerana barat menguasai ilmu. Dengan penguasaan ilmu itu, barat membina ketamadunan. Dan yang seterusnya adalah tujuan kita menuntut ilmu ialah untuk kita membentuk kerohanian. Kita bukan sekadar makhluk yang ada badan, jasad, tapi kita ada ruh. Ruh itu makanannya perlu diisi dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak, ruh kita akan menjadi kosong, rohani kita akan kering kontang. Dan yang terakhir, matlamat ilmu itu adalah untuk kita beramal dengan ilmu. Tujuan kita belajar bukan untuk tahu. Kerana tahu itu tidak memberi faedah apa-apa pun kepada kita. Melainkan apabila kita beramal dengan perkara yang kita tahu. Sekiranya manusia itu sekadar tahu, pengetahuan itu hanya ada di akal. Tapi untuk beramal, itulah yang akan memberi implikasi yang baik. Ustaz ambil contohlah. Satu contoh mudah. Kita tahu bahawa kalau kita makan perkara-perkara atau benda-benda yang mempunyai kolagen, kulit kita ni akan jadi licin dan sebagainya. Tapi katakanlah kita sekadar tahu faedah kolagen itu untuk membentuk kualiti kulit. Kita tak makan kolagen. Apa kita dapat? Kita tak akan dapat apa-apa. Kita tahu kata bersedekah itu baik, pahalanya besar, ganjarannya besar. Tapi kita tak bersedekah. Apa kita dapat? Kita tak akan dapat apa-apa. Kerana pengetahuan itu tujuan dipelajari ialah untuk beramal. Baik, mari kita lihat sifat-sifat ilmu. Ada 3 perkara berkaitan dengan sifat ilmu. Yang pertama adalah ketuhanan, terbuka dan global. Mari kita bincangkan orang kata apa? Satu-satu. Sifat ilmu itu ialah Rabbaniyah. Maksud Rabbaniyah ni dia bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan sumber ilmu yang utama. Justru itu, apabila ilmu ini datang daripada Tuhan, maka ilmu ini mesti digunakan untuk kebaikan. Ya? Pencapaian ilmu adalah untuk memenuhi keperluan manusia dan alam semesta. Hakikatnya ilmu itu datang daripada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia apabila dia diberi ilmu pengetahuan, dia belajar, maka dengan ilmu itulah dia dapat mengaplikasi
menggabung jalin ilmu, maka dapatlah dia menghasilkan sesuatu produk hasil daripada ilmu yang dipelajari tadi. Seterusnya, ilmu itu bersifat terbuka. Kita boleh belajar ilmu daripada mana-mana sumber, tapi asasnya satu, tidak boleh bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Mana-mana ilmu yang bercanggah dengan Al-Quran dengan As-Sunnah, maka ilmu itu ditolak. Islam bersifat terbuka. Bukanlah maknanya bila ilmu itu datang daripada sumber yang lain daripada Al-Quran dan Sunnah, Islam menolak. Ilmu ini datang daripada mana? Daripada orang kata apa? Ilmu pengetahuan yang datang daripada tamadun lain, tamadun Cina, tamadun Mesir purba. Boleh terima, tapi dengan satu syarat, ilmu tadi tak boleh bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya perubatan. Dia ajar berubat dan sebagainya. Tiba-tiba dalam perubatan itu ada disuruh jampi yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ilmu tadi automatik ditolak disebab kerana berlaku percanggahan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan seterusnya, sifat ilmu itu ialah global, syumul. Islam meletakkan dan mengiktiraf semua ilmu yang bermanfaat. Bukan kita hanya menerima ilmu yang datang daripada sumber kita. Begitu juga penggunaan ilmu itu tidak terhad kepada penggunaan dalaman kita semata-mata. Maka ilmu itu boleh digunakan untuk tamadun yang berbeza, masyarakat yang berbeza. Kerana apa? Kerana dalam Islam tidak wujud pemisahan ilmu syariat dan ilmu akademik. Kerana kedua-duanya berasal daripada pemilik ilmu yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyumulan Islam itulah menyebabkan Islam pada satu masa pernah memimpin ketamadunan dunia pada zaman kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, dan diikuti dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi para pelajar sekalian, kita nampak akan betapa pentingnya ilmu itu pada kita. Kalau hari ini kita tak ada ilmu, apa akan jadi pada kita? Kita akan dipandang rendah. Malah manusia itu ada kalanya mengukur kita dengan ilmu pengetahuan. Kerana apa? Kerana ilmu itulah yang membezakan kualiti pemikiran di antara seorang manusia dengan seorang manusia. Kesimpulan ilmu yang kita pelajari tadi mestilah ilmu yang berpaksikan kepada ilmu tauhid, ilmu yang membesar, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita belajar, ilmu untuk kita kenal siapa yang buat kita, kerana kita makhluk yang diciptakan. Kemudian kita juga dalam masa yang sama perlu memahami sumber ilmu supaya kita tidak tersesat dalam kita mencari ilmu. Dan dalam masa yang sama juga kita memahami akan martabat ilmu. Ilmu perlu kerana dengan ilmulah manusia akan mengisi 3 fakulti atau 3 elemen utama manusia, iaitu akal, ruh dan jasad. Mudah-mudahan topik ini akan memberi sedikit sebanyak kesedaran kepada kita untuk kita menjadi pencinta-pencinta ilmu. Untuk para pelajar kursus pendidikan Islam, kita belajar bukan sekadar untuk kita tahu, tapi kita belajar untuk kita praktik supaya kita menjadi manusia yang hebat di mata dunia dan hebat di sisi Allah, hebat jua di sisi makhluk. Sekian, kita jumpa lagi untuk topik akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.